Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, so untuk video kali ini I will explain about the method of integration. Untuk method yang keempat, iaitu integration by partial fraction. So kita nampak dekat sini, okay, ada perkataan fraction. So maksudnya integrate yang ini melibatkan function fraction. Okay, so di mana bila kita ada function of Rx divide by Qx, and then kita nak integrate this whole function respect to dx. Okay, so biasanya kita akan solvekan this equation ataupun this integration by using partial fraction. Okay, so maksudnya ini akan happen bila kita ada one function, iaitu one polynomial function. Contohnya ialah ax plus b or ax square plus bx plus c lah. It can be linear or quadratic, and then pada bahagian bawah pun dia boleh jadi linear or quadratic function lah. So kita ada function, bahagikan dengan function, and then we need to integrate. So kita akan gunakan partial fraction. Okay, so untuk partial fraction, okay, ini adalah dia punya step dia lah yang kamu perlu ikut. So ini dalam nota tak ada, saya ambil daripada nota algebra. So step yang pertama, dia sebenarnya ada dua step sahaja. So step yang pertama, kita find partial fraction. Okay, partial fraction. And then step yang kedua, integrate partial fraction ni lah, partial fraction. Okay, tapi untuk step yang pertama ni, dia ada banyak dia punya jalan kerja dia. So ini adalah dia punya jalan kerja dah untuk step yang pertama ni, find the partial fraction. So apa yang kita akan buat? Step yang pertama, check whether the rational is proper fraction ataupun improper. So apa yang kita katakan dengan proper? Contoh kalau dalam bentuk nombor, proper fraction adalah nombor atas lebih kecil daripada nombor yang besar. So ini adalah proper fraction, pecahan wajar. Kalau improper fraction, nombor yang atas lebih besar daripada nombor yang bawah. So ini adalah improper fraction lah, ataupun pecahan tak wajar. Okay, so sama juga kalau dalam nombor kita ada proper and improper, untuk function pun kita ada proper and improper function. So apa yang kita panggil dia sebagai proper function adalah bila kuasa terbesar bahagian atas ni lebih kecil daripada yang bawah. Contohnya yang ini, so kita ada x kuasa 1, so yang atas ni kuasa 1, and then yang bawah ni kuasa yang paling besar adalah kuasa 2. So kita nampak kuasa yang atas lebih kecil daripada yang bawah. So kalau nombor lebih kecil daripada yang bawah, so kita akan panggil dia sebagai proper. So ini adalah proper fraction. Okay, so improper pula kalau kita ada power yang atas lebih besar daripada power yang bawah. Contohnya for this example, so yang ini x kuasa 3, so maksudnya yang atas kuasa 3, so yang bawah x kuasa 2, so yang bawah kuasa 2 lah. So kita nampak the number yang bahagian atas ni more than the number yang pada bahagian bawah. So kalau nombor atas lebih besar daripada nombor yang bawah, so kita akan panggil dia sebagai improper fraction. Okay, so ini adalah step yang pertama lah. So step yang seterusnya, after kita dah identify sama ada dia adalah proper ataupun improper, if function tu adalah proper fraction, baru kita boleh move kepada next step lah, step yang ketiga. So maksudnya kalau dia proper fraction, kita akan pergi kepada step yang ketiga. Tapi kalau dia adalah improper fraction, kita akan pergi kepada step yang kedua. So step yang kedua, kalau dia adalah improper, kita kena make sure function tersebut kita tukarkan balik kepada proper fraction. So macam mana nak buat? Kita akan buat long division lah. Contoh macam saya ada nombor 3/2. So kita nak jadikan pecahan ni daripada improper kepada proper, saya akan buat long division. So 3 bahagi 2, so 2 darab 1 sama dengan 2, so 3 tolak, so tolak 3 tolak 2 sama dengan 1, so remainder dia adalah 1. So kita akan dapat daripada 3/2 equal to 1 plus 1/2 lah. So sekarang pecahan ni dah jadi pecahan proper fraction. Nombor atas lebih kecil daripada nombor yang bawah. So ingat, kalau dia proper, kita boleh skip pergi ke step yang ketiga. Tapi if the function adalah improper, so we need to do the long division. Okay, so long division, so nanti jawapan kita bila P bahagikan dengan Q, kita akan dapat yang atas ni function S
pluskan dengan R over Q. So R ni adalah baki ataupun remainder dia, bahagikan dengan pembahagi dia, yang ni lah. Okay, so ini adalah S, and then ini adalah R, ini adalah Q. Okay, so itu kalau long division. So next one, after kita dah make sure dia adalah long division, kita dah solve kan, baru step kedua ni kita boleh pergi kepada step yang ketiga. Okay, so untuk step yang ketiga, kita akan factorize pada bahagian denominator. So pada bahagian denominator ni kita perlu tengok denominator sahaja, yang bahagian numerator tak kisah. Okay, so bahagian denominator, after kita dah make sure dia adalah proper, kita perlu factorizekan function tersebut. So kalau boleh factorize, kita factorize. Kalau tak boleh factorize, tak payah factorize lah. Contoh macam yang ini. Okay, so kita ada x square minus 4. So yang ini kita boleh factorize, dia akan jadi x minus 2 x plus 2. So kita boleh factorize lah. So macam yang bawah, x square plus 1. So yang ini kita tak boleh factorize. Sebab apa? Kita akan dapat dalam complex number, a plus minus beta I. So maksudnya kita tak boleh factorize lah. Okay, so bila step yang ketiga ni, factorize into the simplest form. So kita akan tukarkan dia punya factor tu kepada hasil tambah. Contohnya, okay, kita ada dua case. Case yang pertama, bila kita factorize, dia adalah linear factor lah, macam tadi, x square tolak 4. So kita dapat x minus 2 x plus 2. So factor dia ini adalah linear, ini pun adalah linear. Sebab apa linear? X kuasa 1. So maksudnya untuk yang ini, case dia linear and then different factor. So yang ini pun different factor, yang ini minus 2, yang ini plus 2. So dia adalah different factor lah. So apa yang kita akan buat bila kita dah factorize, kita akan tambahkan semua faktor tersebut. So maksudnya faktor yang pertama tambahkan dengan faktor yang kedua, and then tambahkanlah ikut berapa faktor yang wujud pada bahagian denominator ni. Okay, and then pada bahagian atas, kita kena make sure kita letak satu unknown variable, di mana kuasa x ni kenalah must be one lower compare to the bahagian denominator. Maksudnya kalau sini kuasa 1, yang atas lower than 1 adalah kosong lah. So maksudnya dia akan dapat ax kuasa kosong. Contohnya macam ini. Okay, so contohnya saya ada 3 per x minus 2 and then x plus 2. So bila kita tambahkan, dia ada dua faktor. So faktor yang pertama x tolak 2 tambah faktor yang kedua x tambah 2. Okay, so bila kita dah ada yang ni, yang atas ni saya akan letak x yang ini kuasa 1. So nombor yang kurang daripada 1 adalah kuasa kosong. So maksudnya yang ini adalah ax kuasa kosong. So we know that any number kuasa kosong equal to 1. So sama dengan a. So yang ini pun sama, x kuasa 1. So yang atas, the function x must be lower 1 compared to denominator lah. Okay, so next one kita akan tengok, okay, untuk linear factor juga, tapi sekarang dia punya factor dia adalah dalam bentuk repeated. For example macam ni. Okay, so bila kita ada repeated factor, contohnya lah saya ada 3x per x tolak 2 kuasa 2. So dekat sini kita tahu kita ada repeated factor, di mana x kuasa 2 ni kita akan repeat sebanyak 2 kali. So bila kita ada repeated factor, so apa yang kita akan buat dekat sini, okay, oh ni salah sikit So yang ni kita akan darabkan dengan faktor yang pertama and then faktor yang kedua, sampailah repeated kepada faktor kuasa k. So maksudnya kalau ini kuasa 2, so kita akan ada faktor yang pertama x tolak 2 tambahkan dengan faktor yang kedua x tolak 2 kuasa 2. So stop lah sampai sini. So yang ini kuasa 1, so atas kuasa kosong, so a. So yang bawah ni pun kuasa 1, so yang atas kena kuasa kosong, so b sahajalah. Okay, so ini untuk repeated. And then third one adalah faktor dalam bentuk kuadratik, di mana kita tak boleh factorize function tersebut. Contohnya saya ada x tolak x square tolak 3x tolak 9. Okay,
So yang ini saya tak boleh factorize sebab kita akan dapat dalam complex number alpha plus minus beta I. Okay, so tak boleh factorize. So maksudnya kita akan biarkan function tu dalam bentuk kuadratik lah. So sama juga untuk kuadratik, kamu akan dapat dalam bentuk irreducible. Maksudnya kita tak boleh factorize. So kalau tak boleh factorize, let it be like that lah. Maksudnya biar je dalam bentuk ini. So yang atas, kalau bawah kuasa 2, atas mestilah kuasa 1 dan kuasa kosong. So AX plus B. Okay, so kalau repeated factor, maksudnya kamu akan darabkan repeated factor tu ikutlah berapa kali. Kalau K sampai K lah. Okay, so yang atas pun sama. So kalau bawah kuasa 2, atas mestilah kuasa 1 dan kuasa kosong. So yang ini sama, kuasa 2, yang atas mestilah kuasa 1 dan kuasa kosong lah. Okay, so ini untuk repeated for quadratic function. So itu bagi step yang keempat. So step yang kelima, kita akan solvekan unknown equation. Okay, yang mana unknown? Yang dekat atas ni, yang kamu dah letak A, B ni. So benda ni kita akan cari what is the value of A, B and C. Semua itulah berapa faktor yang kamu gunakan, berapa unknown. So kita akan cari dia punya value. So after kita dah cari, baru kita dapat the complete equation untuk partial. Contohnya ni kamu dapat A, dapat B. So update balik. So apa yang kita akan buat, okay, so original adalah dalam bentuk function yang tu, and then kita dah cari dia punya partial. So kita akan integrate that partial equation lah. Okay, so integrate, kita akan dapat dia punya final answer. Okay, so itu adalah satu explanation lah berkenaan dengan partial fraction, how to integrate by using partial fraction. So video yang seterusnya nanti saya akan bagi satu example untuk partial fraction sebagai rujukan kamu. So kita jumpa pada next video. Assalamualaikum dan terima kasih.